Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Semasa 3 bersama saya, Sahih Samsudin. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Kenderaan bawa beliau tiba pada pukul 11.15 pagi. Bekas Perdana Menteri itu dipercayai memberi keterangan berhubung siasatan kes salah guna dana kerajaan, program Jana Ekonomi Pemekasaan Kontraktor Bumi Putra berwibawa Jana Wibawa. Lebih 200 penyokong dan kepimpinan Parti Bersatu dan Perikatan Nasional PN berkumpul di luar pekarangan bangunan SPRM sejak pukul 9 pagi bagi memberi sokongan kepada pengerusi PN itu. Sebanyak 1,742 aduan diterima Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN melalui platform aduan suri sejak Januari lalu. Daripada jumlah itu, 168 aduan diterima di Melaka. Timbalan Menteri KPDN Fuziah Saleh berkata platform ini dilihat mampu menggalakkan suri rumah untuk bertindak dan memperkasakan hak-hak mereka sebagai pengguna. Tambah Fuziah, sepanjang 2022, sebanyak 29,265 aduan kepenggunaan diterima KPDN. Aduan tertinggi diterima adalah berkaitan transaksi atas talian sebanyak 8,847 aduan. Diikuti aduan mengenai harga 7,259 aduan dan perkhidmatan mengelirukan sebanyak 6,095 aduan. Sebanyak RM2 juta diperuntukkan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama bagi membantu 5 buah negeri terjejas banjir. Menterinya Dato' Dr. Naim Mokhtar berkata bantuan tersebut akan diagihkan skuad Muasadah Madani. Antara barangan keperluan yang disumbangkan adalah beras, selimut, kit solat dan makanan kering. Sebanyak 15 buah kenderaan digerakkan menerusi misi bantuan ini. Dan 2 buah bas dari Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM akan turut serta bagi menyediakan kemudahan klinik dan juga dapur bergerak. Beliau berkata demikian selepas melepaskan misi bantuan banjir skuad Muasadah Madani di Putrajaya pagi tadi. Permohonan pensijilan halal di Perlis dijangka terus meningkat menjelang akhir tahun ini. Ini berikutan sejak Februari, sebanyak 57 syarikat telah memohon daripada bahagian pendidikan dan halal Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis JAIPS. Menurut pengarahnya Najmuddin Abdul Karim, sepanjang tahun lalu, sebanyak 51 buah syarikat telah berjaya memiliki pensijilan halal. Berbanding hanya 33 syarikat pada tahun 2021. Ini menunjukkan kesungguhan pemain industri dan peniaga Muslim memohon sijil tersebut. Kuota tambahan 630 megawatt diperuntukkan bagi pembangunan projek penjanaan kuasa sumber tenaga boleh diperbaharui. Menurut Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad, kerangka akses pihak ketiga untuk tenaga terbabit akan dikeluarkan hujung tahun ini. Beberapa mekanisme berkaitan turut dikaji untuk penambahbaikan. Ekonomi Johor diunjur berkembang antara 4.1 hingga 5% tahun ini. Perkembangan positif itu didorong pembukaan semula sempadan China. Menurut Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi, usaha meningkatkan potensi pelaburan terus dipergiat. Antara bidang jadi tumpuan ialah sektor elektrik dan elektronik, ekonomi digital, industri halal serta aero angkasa. Dato' On berkata demikian pada program Mida Invest Series di Ibu Negara. 11 warga asing ditahan Jabatan Imigresen Negeri Johor menerusi operasi bersepadu dijalankan bersama Majlis Bandaraya Pasir Gudang MBPG di sekitar Pasir Gudang malam tadi. Dalam operasi itu juga 3 notis kompaun dikeluarkan kepada pemilik premis atas pelbagai kesalahan. Datuk Bandar MBPG, Datuk Ashman Shah Abdul Rahman menerusi kenyataannya berkata, operasi tertumpu pada premis yang menggunakan khidmat pekerja asing tanpa permit sah, tiada dokumen dan tinggal lebih masa. MBPG turut menyemak lesen perniagaan ke atas 4 premis terlibat bagi mengenal pasti kesalahan yang bertentangan dengan syarat kelulusan. Tindakan kompaun diambil mengikut Seksyen 46-1-D Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 dan Akta Imigresen 1959-1963. Semasa 3 berakhir di sini, teruskan kesetiaan anda bersama kami. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.